Kalau korang dah lama dekat channel ni, mesti korang tahu ya Abang Boy suka gila dengan anime. Ni pendapat Abang Boy lah ya. Kadang-kadang storyline anime ni lebih deep daripada kebanyakan drama yang kita pernah tengok. Menitik air mata jantan Abang Boy bila Jiraiya mati guys. Lagi satu aspek yang menarik pasal anime ni adalah dia punya cosplay. Padu gila kot. Dia tak semestinya anime je tau. Apa saja watak, daripada Superman sampailah ke Naruto. Pada Abang Boy semuanya best. Tapi kalau korang suruh Abang Boy join, memang tak lah. Abang Boy ni pemalu. So anyway, kebanyakan daripada cosplayer ni semua buat suka-suka je. Diorang akan dress up kau-kau masa convention sahaja. Tetapi hari-hari lain diorang hidup macam orang normal, macam kita je. Tapi korang percaya tak, ada cosplayer yang tak tahu nak turn off. Dia sentiasa hidup dalam watak cosplay dia. Dia sanggup membunuh seperti watak yang dia pegang guys. Kes kali ni memang weird gila lah. First time Abang Boy dengar pasal kes ni beberapa bulan yang lepas. Abang Boy fikir, serius lah ada orang macam ni. Kalau korang nak tahu apa yang Mamat ni buat, korang sabar jap. Tenang, chill, kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada tahun 2013, seorang wanita yang berumur 19 tahun yang bernama Adrian Salinas berada di dalam apartmen yang disewanya bersama seorang housemate. Dorang plan nak buat satu house party di rumah dorang. Biasalah budak-budak college, cuti sama pula tu. Memang berpartilah kerja dorang. So sebelum dorang balik bercuti tu, pada awal Jun, memang dorang party gila-gila kot. Korang bayangkan apartmen 3 bilik yang datang pula 50 orang guys. Biar memang merata-rata lah. Speaker memang pasang full volume, TV pecah, siap sofa dorang bakar dekat belakang rumah. Memang chaos geng. Tapi Adrian ni tak ada mood langsung malam tu. Selalunya dia okey je bergaul, tetapi malam tu dia rimas gila. Sebenarnya pada malam tu dia bergaduh pula dengan boyfriendnya yang bernama Francisco. Si Francisco ni kantoi flirt dengan awet lain guys. Memang panas lah member. So pada pukul 4 pagi pada 15 Jun 2013, Adrian keluar daripada rumah yang masih berparti tu dan menaiki kereta menuju ke rumah boyfriend dia. Dipendekkan cerita, dia boleh aksiden pula. Dia langgar pembahu jalan guys. Tahu je lah, kepala dah weng. Mujurlah tak langgar orang. So cukuplah damage yang dia buat pada malam tu. Dia tinggalkan kereta dia di tepi jalan dan menapak balik ke rumah balik. Adrian masuk ke dalam rumah, tukar baju dan terus keluar balik. Kali ni dia order taksi pula. Sementara semua ni, Adrian tengah mesej dengan boyfriend dia tau. Menurut Francisco, setiap kali diorang ni bergaduh, Adrian memang suka berdepan. Dia tak suka bergaduh dalam telefon lepas tu diam sampai esok lusa. Memang gentle punya orang lah, senang cerita. Tetapi Francisco ni dah tahu kalau Adrian datang, memang tak ada mananya benda nak settle. Silap hari bulan, tak pasal-pasal Francisco kena tinju. Memang akan jadi gaduh besar lah. So dia cakap dengan Adrian, jangan datang, dia dah mengantuk. Nanti esok lah kita bincang balik. Ingat Minah ni nak peduli ke? Tak ada maknanya guys. So dia deal dengan taksi tu untuk tunggu dia berhampiran dengan sebuah kedai runcit 24 jam, dekat sangat dengan rumah dia. Tetapi bila taksi tu sampai pada lebih kurang pukul 5 pagi, Adrian tak muncul-muncul guys. Jenuh dia tunggu. Dia try juga call, tetapi tak ada siapa yang pick up. Selepas 10 minit tak ada orang, dia pun belah. Dekat rumah Francisco pun tak sampai-sampai si Adrian ni. Dia ingat mungkinlah si Adrian ni bersama-sama dengan kawan dia. Nak healing-healing lah kot. So dia pun buat tak reti je lah. Sampai ke pagi Adrian tak datang. Bila pagi dia try lah juga mesej. Yelah, gaduh-gaduh pun sayang juga. Mesej tak reply, call pula phone off. Pelik.
Takkanlah mengajuk sampai macam tu. Tak pernah lagi si Adrian ni buat macam tu tau. Adrian memang dikenali sebagai seorang yang bertanggungjawab. Bergaduh macam mana pun, dia akan reply juga. So macam dia hilang macam tu saja ni, macam tak kena. Francisco cuba juga call housemate si Adrian. Dorang pun cakap dorang tak tahu tau. Si Francisco ni masih lagi husnuzon tau. Mungkinlah si Adrian ni pergi healing-healing. Yalah, dia mengajuk bagai nak gila malam semalam kot. Tetapi bila dah 3 hari tak ada berita, semua orang dah jadi risau geng. Ayah Adrian terus pergi buat report orang hilang. Tetapi walaupun dengan segala usaha polis dan juga masyarakat sekeliling, masih tak ada hasil. Francisco dan juga pemandu teksi dipanggil ke balai beberapa kali untuk membantu siasatan. Masing-masing memberi info apa yang diorang tahu dan diorang pun ada alibi yang kukuh. Francisco dan kawannya ada dekat rumah dan pemandu teksi pun dapat job selepas Adrian tak muncul pada malam tu. Kedua-duanya telah dikeluarkan daripada senarai suspek. And with breaking news right now coming out of Tempe, right now police officers are scouring the area near 5th and Hardy. They're looking for 19-year-old Adrian Salinas. That's her photo right there. The teenager disappeared 2 weeks ago near Tempe Town Lake. The Gateway Community College student was on her way to her boyfriend's house but never made it. Tetapi selepas 2 bulan, polis telah menerima satu panggilan daripada seorang lelaki mengatakan yang dia terjumpa something dekat kawasan tanah milik dia. Tempat tu lebih kurang setengah jam daripada rumah sewa Adrian. Menurut lelaki tu, dia sedang memandu kereta. Dia perasan ada burung nasa berkerumun di satu tempat. Dia tahu kalau burung ni ada, mesti diorang tengah makan bangkai punyalah. So lelaki tu pun pergilah dekat. Sampai-sampai je, tak kejut beruk member. Memang betul burung tu tengah makan bangkai manusia. Polis datang untuk mengambil sisa-sisa dan cek kawasan keliling untuk bahan bukti. Sisa tu telah dihantar ke makmal. Dan menerusi ujian DNA, mayat tu telah dikenal pasti sebagai Adrian Salinas. Menurut polis, beberapa hari sebelum penemuan mayat tu, kawasan tu dilanda banjir tau. Mayat tu mungkin telah ditanam di tempat lain dan air deras telah membawa mayat tu hanyut sampai ke situ. Disebabkan keadaan mayat yang barai dimakan burung, susah untuk forensik mengetahui punca kematian sebenar. Mayat tu memang dah tak sempurna lah, senang cerita. Walaupun macam tu, polis klasifikasikan kes ni sebagai bunuh berdasarkan tempat dan keadaan mayat Adrian ditemui. Tak mungkinlah Adrian pergi healing dekat kawasan gurun Arizona tak tahu pasal kot. Walaupun macam tu, polis tak boleh buat apa geng. Tak ada bukti dan tak ada suspek. Penyudahnya kes ni menjadi beku. 2 tahun tak ada apa-apa berita. Sampailah satu masa, polis mendapat tip dari seorang pemanggil rahsia. Menurut lelaki tu, kehilangan Adrian ada kena-mengena dengan seorang lelaki. Secara spesifik, lelaki yang dimasukkan adalah seorang yang dianggap sebagai local celebrity. Memang famous gila lah dekat bandar tu. Lelaki tu bernama Brian Patrick Miller. Mamat Brian ni memang dikenali sebagai seorang cosplayer tau. Dan watak yang dia selalu pakai adalah seorang pemburu zombie ala steampunk. Dia siap beli kereta polis second hand tau, dan convert kereta tu menjadi kereta pemburu zombie. Dia namakan kereta tu sebagai The Zombie Mobile. Siap ada darah-darah bagailah. Tetapi in realitinya, Brian ni adalah seorang single father kepada seorang anak perempuan. Dia bekerja di syarikat Amazon di bahagian warehouse. Kalau sekali imbas, memang nerd habislah. Kawan-kawan di tempat kerjanya selalu ejek si Brian ni sebab dia ni pemalu yang amat. Kalau dengan perempuan, memang awkward gila lah. Kalau nak sembang dengan dia ni, satu benda je, kau sembanglah pasal zombie. Memang segala tok nenek zombie dia akan bagi tahu. Tetapi Brian ni sebenarnya menyimpan rahsia dia juga. Dia bukan pemburu zombie je. Dia sebenarnya memburu perempuan juga. Pada tahun 1992, Angela Brosso adalah seorang wanita yang berumur 21 tahun pada waktu tu. Dia adalah seorang pekerja yang berdedikasi dan tak pernah ada masalah dengan orang sekeliling tau. Dia dah ada boyfriend dan hidup dia rata-rata memang best gila lah. Tetapi semuanya berubah sehari sebelum hari jadinya yang ke-22. Apa yang jadi adalah si Angela ni memang suka berbasikal. Pada 8 hari bulan November 1992, dia melalui satu terusan yang dipanggil Arizona Canal di utara Phoenix.
Itu memang laluan dia lah. Boleh dikatakan hari-hari dia naik basikal dekat situ tau. Ini laluan dia nak pergi kerja. Selalunya boyfriend dia akan join sekali berbasikal. Tetapi pada malam tu, boyfriend dia tak ikut pula. Sebab dia plan nak masak kek untuk Angela. So sawit. So anyway, pada malam tu Angela sorang-sorang je naik basikal. Selalunya Angela ni akan keluar lebih kurang dalam sejam lebih je. Angela keluar pada pukul 8 lebih pada malam tu. So selalunya paling lewat dia akan balik pun pukul 9.30. 10 lah kalau lewat sangat pun. Tetapi dah nak sampai pukul 11, Angela tak muncul-muncul. Boyfriend dia dah mula risau dah. Ini tahun 1992 tau. Mana nak ada handphone? Nak mesej kat mana? So penyudahnya boyfriend dia sendiri pergi cek dekat terusan tu. Jenuh dia pusing. Bayang pun tak nampak. Penyudahnya boyfriend dia pergi ke balai polis untuk buat report. Tetapi pada keesokan harinya, satu mayat ditemui terapung dekat terusan tu. Mayat tu memang barah habis gang. Tanpa kepala tau. Dan keadaan tubuh tu seperti dilapah macam binatang. Semua organ dalaman dah tak ada geng. Walaupun dengan khidmat penyelam, kepala mangsa masih belum ditemui. Forensik dapat memastikan yang terdapat kesan seperti mangsa telah diserang secara. Selepas minggu, seorang pejalan kaki terjumpa benda terapung dekat dalam air. Mula-mula tu diingat kepala patung. Datang-datang dekat, ambil kau. Kepala orang guys. Forensik dapat memastikan yang kepala tu adalah milik Angela Brosso. Yang peliknya pasal penemuan tu adalah kepala tu tak merepuk langsung tau. Macam kepala tu disimpan dekat dalam freezer sebelum dibuang di terusan. Korang bayangkan kepala tu disimpan seminggu dekat dalam freezer tau. Apa benda lah pembunuh ni buat dengan kepala tu. Selepas setahun, terjadi lagi benda yang sama. Pada 22 September 1993, satu mayat seorang wanita yang baru je berusia 17 tahun yang bernama Melanie Bernas ditemui terapung di terusan Arizona. Kali ni mayat mangsa ditemui dalam keadaan yang lengkap tetapi mengalami luka parah setelah ditikam beberapa kali di badan. Di kawasan berdekatan terdapat tumpukan darah dan satu teril berdarah menandakan mayat telah diheret ke dalam semak. Disebabkan mangsa berada di dalam air tidak terlalu lama, forensik dapat memastikan yang mangsa telah diserang secara selepas mangsa ni mati. Polis membuat spekulasi yang pembunuh ni menyorok di dalam semak dan menunggu mangsa untuk lalu. Bila mangsa dah dekat, dia terus menyerang mangsa dengan pisau. Polis memang buntu gila kot. Tak ada bukti-bukti lain ditemui di kawasan sekitar. Basikal mangsa pun tak jumpa kot. Pada mulanya, polis tak dapat mengaitkan kedua-dua insiden ni kepada pembunuh yang sama. Yelah, dua-dua modus operandi lain kot. Satu mangsa dipenggal kepala dan satu lagi mangsa ditikam. Untuk kes Angela, polis cek kot apa saja yang berkenaan dengan kes penggal-penggal dan mutilasi mayat. Beratus-ratus kes diorang cek tetapi masih tak membuahkan hasil. Penyudahnya, kesemua bukti-bukti ni telah disimpan di dalam bilik rekod, termasuklah bukti DNA. Sampailah satu masa 22 tahun kemudian, dengan teknologi forensik yang dah makin advance, diorang buka balik kes-kes yang lama. Bukti DNA diambil daripada kedua-dua mangsa The Kennel Killings ni telah diproses, dan bila diorang cek DNA database, tak ada satu pun yang padan. Nak tahu tak apa yang diorang buat? Pada tahun 2015, famous satu website yang digunakan oleh semua orang di US untuk mencari susu galur keturunan. Website ni diberi nama Ancestry.com. Teknologi ini dipanggil Genetic Genealogy. Fungsi dia senang je guys. Katakanlah korang nak tahu susu galur korang, korang je submit DNA korang dan website tu akan cari siapa lagi yang ada DNA daripada keluarga yang sama. Ada yang dapat tahu dia ada keturunan darah raja kot, ada yang ada connection dengan pelakon, dan ada juga dorang dapat tahu yang dorang ada bau-bau bacang dengan pembunuh bersiri yang famous tau. So far sebanyak 600 kes telah berjaya diselesaikan menggunakan teknologi ni. Antara penjenayah yang pernah didakwa adalah Joseph DeAngelo ataupun The Golden State Killer. Abang Boy pernah cover kes dia hari tu. Korang boleh check video dia later. So polis menggunakan database website ni untuk mengesan susu galur pembunuh ni, dan dengan menggunakan ini diorang dapat senaraikan suspek yang pernah ada rekod jenayah. Cek punya cek, hanya ada satu nama je yang naik. Mamat tu adalah Brian Patrick Miller. So sekarang ni misi polis adalah untuk mendapatkan DNA Brian. Sebab berdasarkan result menggunakan database Ancestry.com, result tu hanya menunjukkan lebih kurang 50% tepat je. So nak tak nak, dorang kena juga dapatkan sampel DNA original daripada suspek. Mahkamah memang takkan keluar kawaran lah untuk benda-benda macam ni. So polis terpaksa berfikir di luar kotak. Macam Abang Boy cakap tadi lah, Brian ni memang dikenali di area town tu tau. So ramailah polis yang kenal dengan
dia ni. Salah seorang daripada pegawai penyiasat approach Brian dan buat-buat macam nak offer dia kerja sebagai security guard sementara. Memang dia offer gaji kau-kau punya lah. Dia suruh Brian datang untuk interview di sebuah restoran. Pada hari yang dijanjikan, Brian datang dengan anak perempuannya dan diorang duk makan dan bersembang pasal kerja ni lah. Memang Brian berminat sangat lah. Dia hanya perlu bekerja pada hari cuti dia je. Gaji pun boleh tahan. Lepas habis je interview, Brian belah daripada restoran tu. Muka dia senyum guys. Tetapi yang sebenarnya, dia dah kena game. Satu pasukan polis dah standby daripada awal dah. Diorang datang dah ambil ke semua benda yang Brian makan. Pinggan, cawan, sudu, garpu, semua benda lah. Semua benda tu ada DNA Brian. Diorang bawa balik ke lab dan terus test. Memang confirm DNA Brian memang padan dengan DNA yang diorang jumpa pada mayat mangsa. Brian adalah orang yang diorang cari selama 22 tahun. Tak banyak cakap geng. Dapat je result. Satu pasukan polis telah dihantar ke rumah Brian untuk menahan dia. It was as brutal as it was perplexing. Two young women, 22-year-old Angela Brasso and 17-year-old Melanie Bernis, found dead, their bodies mutilated. But just as suddenly as those murders started, the crime stopped without an arrest. Until now. Tonight, after more than 20 years, a Phoenix man is behind bars accused of both murders. This is 42-year-old Brian Patrick Miller as he made his initial appearance in court today. Rupa-rupanya ini bukan kali pertama si Brian ni buat hal dengan polis tau. Pada usianya 17 tahun, dia pernah didakwa menikam seorang gadis sebaya. Benda ni random gila kot. Budak perempuan tu tengah jalan-jalan dekat dalam mall, tiba-tiba je kena tikam dari belakang. Menurut Miller, di mahkamah, mangsa telah menyerangnya dan dia hanya bertindak untuk membela diri je. Alasan budak-budak geng. Ingat hakim nak percaya ke? Brian didapati bersalah dan dihantar ke sekolah budak-budak bermasalah, memandangkan dia masih di bawah umur. Tetapi dia masuk ke dalam tu setahun je. Selepas setahun, dia telah dibebaskan. Pada masa ni, polis tak ada DNA database tau. FBI telah mewujudkan CODIS ataupun Combined DNA Index System pada tahun 1998. So sebelum tahun tu, polis tak ambil pun sampel DNA daripada semua penjenayah. So anyway, beberapa tahun selepas dia dibebaskan, dia sekali lagi buat hal geng. Dia adalah seorang suspek bagi kes kehilangan seorang budak perempuan di bawah umur yang bernama Brandy Myers. Brandy dilaporkan hilang pada 26 Mei 1992. Brandy ni sebenarnya pergi ke rumah jiran-jiran pada hari tu untuk menjual biskut untuk persatuan dia. Lebih kurang macam pandu puteri lah. Sepatutnya kakak Brandy ikut sekali. Tetapi pada masa tu, kakak dia terpaksa pula balik ke rumah sekejap sebab nak memerut. Keluar-keluar balik, Brandy dah tak ada geng. Sebenarnya, polis tak tahu pun pasal Brian ada kaitan dengan kehilangan Brandy tau. Bekas isteri Brian yang bernama Amy Miller tampil memberikan statement selepas polis menangkap Brian. Dia mengatakan pada hari itu, Brandy telah mengetuk pintu rumah Brian. Buka-buka je pintu, Brian terus tarik Brandy dan terus menikamnya. Brian kemudiannya meletakkan mayat Brandy di dalam tub mandi dan membuka air. Dia buat semua benda ni adalah cuba untuk slowkan proses perebutan. Tetapi selepas beberapa hari, jiran dah start komplain dah bau busuk. Brian telah memotong sisa mayat tu dan meletakkan di dalam beg plastik sampah dan terus buang di dalam tong sampah depan rumah. Macam tu je guys. Macam tak ada apa-apa. Brian tahu pagi esoknya lori sampah akan lalu dan ambil semua sisa-sisa tu. Satu-satunya sebab kenapa bekas isteri Brian tak buat report dekat polis adalah dia takut nyawanya terancam. Brian ni dekat luar nampak jinak habis lah. Nerd gila kot. Tetapi kalau kat rumah, dialah paling king. Salah sikit memang cepat je naik tangan. Walaupun dengan segala pertuduhan yang dibuat oleh bekas isteri, tak ada satu pun bukti kukuh yang betul-betul dapat mengaitkan Brian dengan pembunuhan Brandy. Semua ni hanya bukti keadaannya. So bila benda ni dibentangkan di hadapan pendakwa raya, dorang tak nak teruskan guys. Walaupun Brian ni berjiran dengan Brandy pada waktu kehilangan tau. Yelah, bukan bukti je tak ada, mayat Brandy pun tak ada weh. So memang payah gila nak buat kes. So diorang decide tak nak meneruskan pendakwaan kes Brandy. Bukti yang diorang betul-betul ada hanyalah dua je, Angela Brasso dan Melanie Bernis. Semasa Brian disoal siasat, dia je cakap dia tak ingat semua benda yang dibuat pada tahun 1992. Tetapi dia yakin dia tak pernah bunuh siapa-siapa pun. Dia mengaku yang dia telah tikam seorang rakan sebaya pada usia 17 tahun. Itu je. Dia mengatakan yang polis hanya nak jadikan dia sebagai kambing hitam untuk menutup kes-kes yang tak dapat polis selesaikan. How can you explain to me that your DNA is there?
that haunted me for years. Possible that you could have blacked out and done something like that to somebody and not recall? No, because I knew I had done something when that happened. I used to remember her name. I think the hard part for me to believe is if I seen this with someone, well, two people that are dead. That's pretty strong evidence. It places you with these women, and you can't explain that. And I don't even recall them. I don't know their name. I don't know what happened because I was. You have to know what happened. No. Your semen is there. That's the only person that does know is. So macam mana pula dengan Adrian Salinas? Macam mana Brian ada kena-mengena dengan kematian mangsa? Menurut salah seorang daripada pemberi tips, pada lebih kurang masa kehilangan Adrian tu, Brian dikatakan sedang melalui fasa depresi. Dia sebenarnya telah direject oleh crush hati dia pada masa tu. So memang patah hati habislah. Pada masa kehilangan Adrian tu, Brian dikatakan telah organise satu event hiking ataupun berbasikal dan mengajak kawan-kawan di media sosialnya untuk join. Masa event tu start adalah pada pukul 6 pagi. Kebetulan rumah Brian ni memang selang beberapa rumah je daripada rumah sewa Adrian. So kalau kita tengok daripada waktu Adrian keluar rumah pada pukul 5 pagi tu, ada kemungkinan Brian pun keluar rumah pada waktu yang sama tau. Tempat event yang Brian organise tu pula memang dekat gila dengan tempat mayat Adrian ditemui. And of course event tu tak ada siapa pun yang datang. So hanya Brian seorang je yang pergi. Tetapi semua ni hanyalah spekulasi. Masa polis tangkap Brian, memang habis polis geledah rumah dia. Polis tak jumpa satu pun bukti yang boleh mengaitkan dia dengan Adrian. Polis ada juga jumpa satu basikal lama, tetapi diorang tak boleh nak pastikan sama ada basikal tu milik Angela ataupun Melanie. Rumah dia pun memang barai kan. Pendek cerita, hanya ruang tamu dan juga bilik tidur je yang kemas. Tempat lain memang barai gila. Bersepah habis. Brian ni adalah seorang hoarders. Bila polis cek database dorang, pada tahun 1994 hingga 2002, Brian telah berpindah ke Everett, Washington. Pada 23 Mei 2002, Brian telah menyerang seorang wanita yang berusia 42 tahun dengan pisau. Apa yang terjadi adalah Brian telah offer Melissa Ruiz Ramirez tumpang keretanya untuk balik ke rumah. Dorang berdua ni memang jiran je sebenarnya. So di dalam perjalanan, tak pasal-pasal si Brian ni telah menikam Melissa beberapa kali dengan menggunakan pisau berukuran 12 inci. Hoi, satu kaki tu buat. Papa itu dah macam parang dah tu. Mojolah si Melissa ni sempat lompat keluar daripada kereta tau. Brian telah ditahan. Tetapi semasa di soal siasat, Brian mengatakan yang Melissa cuba untuk merompaknya dan dia secara tak sengaja telah menikam Melissa untuk mempertahankan diri. Melissa ni pun satu hal juga. Dia bekerja sebagai kupu-kupu malam kot. So polis telah menggugurkan pertuduhan dan membebaskan Brian. Selepas daripada insiden ni, Brian telah berpindah balik ke Arizona. Sepanjang Brian ada dekat Everett pun, banyak gila kes unsolved guys. Semuanya mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan Angela dan juga Melanie. Semua kes-kes brutal tu. Tapi itulah, benda ni semua hanya spekulasi polis je. Tak ada apa pun bukti yang dapat mengaitkan mamat ni dengan semua mangsa-mangsa tu. Perbicaraan Brian telah berlangsung pada tahun 2022. Pihak bergobela menggunakan alasan benda ni terjadi sebab masalah mental Brian. Brian tahu dia tak boleh lari mana dah. Ada air mani dia dekat dalam tubuh mangsa kot. So dia buat gila pula. Dia menyalahkan ibunya yang mendera dia daripada kecil. Tim pegawai langsung tak argue yang Brian ni tak bersalah tau. Dorang tahu dia bersalah, tetapi dorang cuba nak meyakinkan mahkamah pada masa jenayah tu dilakukan, Brian tiba-tiba gila dan tak sedar apa yang dibuat. Selepas 6 bulan perbicaraan, pada bulan April 2023, mahkamah mendapati yang Brian bersalah atas 2 pertuduhan membunuh dengan niat ke atas Angela Brosso dan Melanie Bernas. First degree murder, 1 pertuduhan menculik dan 2 pertuduhan serangan. Di atas kesemua pertuduhan ni, hakim telah menjatuhkan hukuman mati ke atas Brian Patrick Miller. There is no question that what the defendant did deserves the death penalty. The question the court must answer is if the totality of the mitigation is sufficiently substantial to call for leniency. The answer is no. Sampai sekarang, mayat adik Brandy Myers masih belum ditemui dan kes Adrian Salinas pun masih belum selesai. Walaupun terdapat bukti yang dapat mengaitkan Brian dengan kedua-dua mangsa, semua tu hanyalah bukti keadaannya. Brian of course lah tak buka mulut. Sampai kesudah dia masih lagi menyalahkan penyakit mental dia sebagai penyebab dia membunuh.
Buat masa ni, Brian Patrick Miller berada di dalam penjara menunggu tarikh hukumannya dijalankan. Kalau korang tanya Abang Boy lah, tak mungkin mangsa dia hanya 2 orang je guys. Ada sebab dia jadi zombie hunter tau. Dia nak bersiap sedia kalau zombie ni datang menyerang. Tetapi sebelum benda tu berlaku, dia praktis dulu ke atas orang-orang yang tak bersalah. Seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.